Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu hari ini kita bawakan kembali untuk anda setiap hari Jumaat. Kita bersama-sama dengan Al-Ad Malaysia, dan tetamu kita bawakan di studio, kita bawa Dr. Tajul Arif Abdul Syukur, pengarah urusan NCF Diagno Tech Labs. Assalamualaikum Doktor, selamat datang. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, tajuk kita pagi ini adalah tangga kehidupan dan gaya hidup sihat. Yes, tangga kehidupan. Bila kali terakhir awak naik tangga? Semalam, Semalam Pergi mana? tingkat 13. Dia itu turun tangga dan naik baliklah ke tingkat 15. Okey, baik, kalau kita cakap tentang tangga kehidupan ni, dia macam apa sebenarnya? Doktor, tangga kehidupan ni. Kita nak cerita tentang sihat bersama ni, kena naik tangga ke ataupun apa sebenarnya? Itulah, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada syarikat Al-Ad. Dan terlebih dahulu, since produk ni daripada Palestin, saya nak bagi Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang sana lah, pasal kita menyokong. Kita tak mampu nak pergi ke sana, tapi sekurang-kurangnya kita menyokong membeli produk-produk daripada Palestin lah. Okay. Yang berkaitan dengan tangga kehidupan ni, satu tangga yang saya rasa setiap orang kena tahulah, pasal ini berkaitan dengan kehidupan kita. Okay, kita tengok daripada kita lahir sampai kita ke usia tua lah. Dan dari situ setiap saat, setiap masa kita kena tengok, kita kena orang kata melihat diri sendiri sama ada kita menuju ke arah kesihatan ataupun kita nak dapat penyakit. Itu yang saya rasa tangga kehidupan tu, saya rasa benda yang patut kita amalkan, kita tengok untuk diri sendiri. Okey, baik. Dan kita perlu gayakan gaya hidup yang sihat, Doktor. Saya ada buku ni, Doktor. Pemantauan Kesihatan Digital, e-Pantau MCOM ni. Apakah aku hipertensi? Hipertensi tu apa, Doktor? Hipertensi tu bahasa Inggeris yang telah dimelayukan lah. Kalau ikut biasa orang biasa ni, kita tekanan darah tinggi lah. Biasa kalau usia meningkat, penyakit tu adalah penyakit biasa. Orang akan tanya, ada darah tinggi ke tak ada? Satu lagi macam kencing manis. Atau nama bahasa Inggeris kita diabetes. Itu adalah penyakit-penyakit yang saya rasa kita kena alert. Okey, baik. Doktor, apa kaitan minyak zaitun dengan kesihatan yang baik ni, Doktor? Okey, dalam kita mengamalkan gaya hidup sihat, macam dalam buku saya ni lah. Ini baru pertama buku edisi yang pertama saya memperkatakan tentang hipertensi. Okey. Gaya hidup sihat ni adalah cara kita kita mengamalkan sama ada secara fizikal, pemakanan, itu adalah gaya hidup sihat. Okey. Kalau kita sentiasa tak peka terhadap pemakanan kita, aktiviti fizikal kita, kemungkinan bukan kita amalkan gaya hidup sihat lah. Okey. Jadi maksudnya minyak zaitun itu sendiri sememangnya akan membantulah untuk kehidupan yang lebih sihat. Salah satulah daripadanya. Dalam WHO, Pertubuhan Kebangsaan menyatakan pemakanan yang terbaik di dunia ni adalah pemakanan daripada Mediterranean. Dan mereka amalkan minyak zaitun salah satu komponen daripada pemakanan mereka lah. Jadi kaitan minyak zaitun dengan gaya hidup sihat bukan maknanya kita makan minyak zaitun tu kita telah amalkan gaya hidup sihat, pasal komponen-komponen gaya hidup sihat tu banyak. Okay, pemakanan adalah salah satunya. Jadi pemakanan tu kita kena pilih mana yang elok, mana yang tak elok. Jadi WHO telah isytiharkanlah pemakanan yang terbaik di dunia ni adalah pemakanan Mediterranean, dan asas kepada pemakanan mereka adalah minyak zaitun. Okey, baik. Saya lihat juga kepada apa yang doktor berikan gambaran tentang tangga kehidupan ni, Doktor.
pemantauan MCOM berdasarkan NCF Diagno Tech Lab ini sendiri, dia ada daripada perkembangan, kemudian kepada belajar, kemudian kepada kejaya pengalaman, kejaya pengalaman ilmu, kejaya melancong, dan juga kemudian ada nikmat hidup. Itu tangga yang naik. Tangga yang menurun pula ada klinikal, hospital dan kesengsaraan hidup. Okey. Apa percaturannya tu, Dr. Carta ni? Okey. Daripada buku saya lah, saya Ah. tengok, kita rujuk kepada orang kata tangga kehidupan saya. Ah, Dan kalau nak lebih jelas lagi, dalam Facebook saya adalah nyatakan tentang tangga kehidupan. Dan dalam Facebook Al-An, ada juga menunjukkan tentang tangga kehidupan ni lah. Bagi saya, tangga kehidupan ni kita bermula daripada umur kita lahir, sejak kita lahir. Okey, daripada kita lahir, saya bahagikan kehidupan kita ni kepada 10 tahun. Maksudnya secara amnya lah, kita tak boleh lah nak katakan setiap tahun kita akan tengok perkembangan kita. Jadi saya mudahkan kepada 10 tahun lah. Jadi pada 0 hingga 10 tahun tu adalah proses pengembangan. Macam kita lahir daripada kecil. Okey, kita tengok kalau siapa yang ada anak tu, kita boleh tengoklah perkembangan dia. Dia belajar macam mana, mula merangkak, mula berjalan. Kita boleh catatkan dalam diary kita sendiri apa. Tapi kita boleh rujuk tangga ni untuk perkembangan diri kita sendirilah. Daripada 10 hingga 20 tahun, dia tangga yang kedua. Golongan ni dalam proses pembelajaran. Dia pergi sekolah, dia masuk universiti. Jadi kehidupan dia orang ni lebih fokus kepada pembelajaran, menuntut ilmu supaya dia bersedia untuk tangga berikutnya. 20 hingga 30 tahun. Di 20 hingga 30 tahun ni adalah proses dia membina kerjaya. Mula bekerja. Lepas habis sekolah ada yang terus bekerja. Habis universiti dalam 23 tahun tu dia dah mula membentuk kerjaya dia. Sampai umur 30 tahun tu dia membina kerjaya dia. DJ ni kalau tak ada apa, boleh saya tanya berapa umur ke dalam Saya lingkungan? 43. Dalam tangga berikutnya lah. Dah lepas, maksudnya dah lepas 3 tangga tu lah. Raifa awal 30-an. 18. Daripada 30 hingga 40 tahun. Itu kritikal lah. Kritikal maksud doktor apa? Kritikal apa maksud doktor? Penyakit ke, kewangan ke? Macam sebelum ni kita memang tak fikir kan. Macam kalau saya rujuk pada diri sendirilah. Sampai saya bekerja. Bila start bekerja tu, saya pun tak fikir pasal kesihatan ke apa. Kita makan ke apa semua kita tak kontrol. 30-40 tahun tu adalah satu proses di mana proses penuaan telah berlaku. Jangan kita anggap kita masih muda. Pasal ada kajian menyatakan proses penuaan. Jadi sel-sel badan kita tua ni bermula seawal umur 30 tahun. Jadi itulah. Jadi kita kena sedar yang kita akan tua. Jadi apa tindakan kita untuk kita kekal muda, awet muda lah katakan kan. Salah satunya itu yang kita kena introduce gaya hidup sihat. Yang saya perkenalkan, katakan ramai orang kata gaya hidup sihat. Apa itu gaya hidup sihat? Jadi waktu lingkungan 30-40 tahun lah yang penting ni. Dan satu lagi, kalau kita tengok dalam rajah saya tu, ada perkataan penyakit NCD tu. NCD ni orang yang suka mengemah-mengemah suka apa? Itulah penyakit tu. Penyakit dia sebenarnya, dia mental kan? Kena tahulah. Dia bukan salah satu kondisi psikologi ke NCD ni? Itu OCD. OCD. Tu OCD. Nampak saya salah faham doktor. Itulah. Saja saya tak nak kembangkan apa dia NCD supaya orang tahu kesan. Orang tahu apa dia NCD tu. NCD refer kepada non-communicable diseases. Maksudnya penyakit ni saya dah hampir 30 tahun dalam bidang perubatan ni lah. Saya tengok
dan even Kementerian Kesihatan, hospital pun mengkategorikan penyakit-penyakit ni kepada penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Yang Okey. tadi NCD ni bahasa Inggeris lah kan. Non-communicable disease atau dalam bahasa Melayu je penyakit tak berjangkit. Okay, penyakit tak berjangkit tu terdiri daripada hipertensi. Salah satu dia buku saya ni lah. Saya memperkatakan lebih banyak tentang cara-cara untuk mengawal, mendiagnose hipertensi. Okay. Yang kedua diabetes, penyakit kencing manis dan cardiovascular system lah. Okay. Jadi penyakit ni kalau seseorang tu dapat katakan DJ Amar DJ Amar dapat penyakit ni, na'udzubillah lah, kalau boleh tak ada lah Tak kan. jauh lah. Tak dijauhkan. Tapi kalau tak, orang kata tak amalkan hidup gaya Tapi kita hidup sehat tu, tapi kita manusia, doktor. jadi katakan seseorang tu dapat penyakit darah tinggi. Ada tak orang sebelah dia DJ Raifa. ni akan dapat? Tak. Pasal tak ada kaitan, tak ada berjangkit. Kalau penyakit berjangkit tu, okay, katakan batuk. Kalau kita tengok lah, kalau ni yang paling senang dekat kindergarten, dekat tadika ni. Kalau seorang budak budak tadika tu batuk sesama, Berjangkit habis. okey, berjangkit. Jadi itulah penyakit berjangkit. Penyakit yang dibawa oleh kuman, virus, okey. Dan yang terbaru yang kes yang tak vaksin tu, yang di Johor Bahru tu, difteria. Jadi dia berjangkit. Itu yang dikatakan penyakit NCD dan penyakit yang tak berjangkit. Okey. Baik. Okey. Dia contoh macam gini lah, macam dalam buku doktor tu kan. Pergi klinik, doktor saya sakit kepala apa semua itu, ni makan ubat pun tak elok ke tak? Doktor pula tanya bukan-bukan. Kita mulalah rasa nak marah. Doktor apa ni, saya sakit kepala, tanya macam bukan-bukan lagi sakit kepala. Itu hipertensi tu. Banyak sebenarnya. Itulah itu yang kadang-kadang pesakit ni, ni saya cerita lah pasal saya tengok pesakit juga ni. Dia cakap dia datang sakit sakit kepala, lepas tu doktor tanya macam-macam. Doktor tanya macam-macam. Ni bukan apa, pasal kita nak tahu penyakit tu datang dari mana. Okey. Itu yang kita tanya macam-macam. Jadi pesakit ni dia cakap saya sakit kepala, tiba doktor ni macam-macam pula datanya. Okey. Salah satu simptom darah tinggi adalah sakit kepala, sakit tengkuk. Itu salah satu lah. Okey. Tapi secara amnya, kalau kita nak khusus kepada penyakit hipertensi ni, sebenarnya dia tak ada tanda-tanda yang menyatakan okey, sakit hipertensi ini cara dia. Okey. Okey. Jadi sakit kepala tu kita kena siasat lah. Okey. Baik. Dalam buku doktor ni ada menulis minyak zaitun ada memainkan peranan dalam mengawal darah dan doktor bincangkan. Namun persoalannya, adakah minyak zaitun yang dah ambil itu berkualiti, doktor? Itu yang satu soalan yang selalu saya petikaikan lah. Pasal kebanyakan sekarang ni fake fake produk. Fake produk. Bukan olive, minyak Macam-macam zaitun lah. macam-macam. Fake. Okay. Nak pastikan satu minyak zaitun tu berkualiti. Bagi saya bidang saya farmakologi. Okey. Bidang saya buat PhD di UKM. Saya lebih suka bila ada kajian. Okey, menyatakan bahawa kalau katakan seseorang katakan produk itu adalah berkualiti, saya akan refer kepada macam-macam jurnal. Bagi saya tak refer kepada testimoni lah. Saya refer kepada jurnal, saya akan tengok, saya akan pastikan yang produk itu adalah betul-betul berkualiti berdasarkan kepada jurnal-jurnal ni lah. Nak tahu sama ada minyak zaitun tu berkualiti atau tak, saya rasa sebelum ni kita pernah dengar Tuan Nazran memperkatakan secara detail berkaitan dengan minyak zaitun. Bagi saya dah baca jurnal-jurnal yang saya boleh katakan kalau nak pastikan minyak zaitun tu berkualiti, kita tengok pada botol dia lah. Botol tu yang penting. Pasal apa yang ada dalam minyak zaitun tu, chemical yang macam antioksidan.
polifenol dan macam-macam lagi lah, hidroksid, macam-macam lah kalau kita nak tengok dalam tu. Tapi untuk memastikan yang chemical dalam ni orang kata masih ada dalam tu, okey, ikutkan minyak zaitun tak boleh terdedah kepada pemanasan. Itu satu contoh lah. Satu lagi, cahaya. Okey. Jadi bila katakan secara orang kata khusus nak katakan minyak zaitun tu berkualiti, kita tengok pada botol dia. Okey, botol yang gelap. Okey. Okey, kalau botol gelap ni biasanya dia akan menghalang cahaya. Itu penting. Sinaran UV juga. Sinaran UV lah, macam-macam lah. Okey, dan ada kajian menyatakan, kat sini saya ada rujuk pada 2 kajian menyatakan tentang minyak zaitun, dia punya antioksidan dia akan hilang bila terdedah kepada sinaran cahaya ni lah. Jadi minyak zaitun yang dibotolkan dalam botol yang cerah tu, kemungkinan kandungan antioksidan dia tak berkurang atau tak ada lah. Okey. Baik. Dan kalau kita rujuk sendiri pun memang kita dah tahu dah, Cik Nazran pun dah beritahu banyak kali dah, minyak zaitun Al-Ad dalam hal ini adalah minyak zaitun berkualiti tinggi yang mempunyai kuantiti antioksida yang tinggi dalam bentuk polifenol yang boleh menetralkan radikal bebas yang banyak berlega dalam aliran darah kita ini. Betul. Jadi ramai kadang-kadang orang tak faham apa maksud radikal bebas ni, doktor. Radikal bebas tu apa? Radikal bebas ni yang menyebabkan kemusnahan sel-sel dalam badan kita ni lah. Jadi peranan minyak zaitun ni, chemical ni, dia menghalang benda-benda ni terjadi lah. Itu yang saya katakan tadi, proses penuaan salah satu contoh lah. Proses penuaan. Okay. Kita kalau kita tak kontrol, radikal bebas ni akan mempercepatkan proses penuaan kita lah. Okey. Healthy aging, doktor. Ya. Macam mana caranya untuk kita ni tua dengan sihat? Healthy aging. Itu yang kalau rujuk kepada tangga saya tu. Boleh katakan tangga saya lah, pasal kalau carta doktor. Carta saya, pasal kalau Cik Amar rujuk kepada Google, saya rasa tak nampak tangga ni, takkan jumpa pasal ini hasil daripada kajian saya lah. Di lab doktor lah. Lab doktor, pengalaman saya. Saya dah hampir 30 tahun dalam perubatan ni. Okay? Jadi nak pastikan kita sihat masa kita tua, kita kena yang kata 30-40 tahun tu time kita critical. Contohnya, katakan Cik Amar dulu masa remaja, makan macam mana? Makan macam-macam lah kan. Okey. Bila umur 30 tahun masih lagi mengamalkan apa yang kita makan sebelum ni. Jadi pemakanan tu akan menjadi racun kepada kita. Kita tak kontrol. You are what you eat lah. Jadi apa yang sebenarnya penyakit itu yang saya kata yang dalam 30-40 tahun tu, penyakit yang kita dapat tu berdasarkan apa yang kita amalkan sebelum ni. Kalau kita tak kontrol dalam usia ni, kita akan menurun tangga lah. Okey, doktor, tapi kan macam mana pula kalau orang yang masa sebelum ni masa tangga kosong ke 20 ke 30 ke 40 tu, dia tak dapat lagi gaya hidup yang sihat tu. Kita poya lah, kita enjoy makan apa yang boleh dan sebagainya. Tapi bila usia 40 tu baru nak start, baru nak rasa kita kena berbalik kepada sesuatu yang lebih sihat. Sebab I tak nak umur 60 tahun nanti I kena pakai tongkat contohnya. 40 tahun baru tersedar. Sempat lagi ke? InsyaAllah sempat dah. Masih lagi sempat lah kalau kita tukar gaya hidup. Pasal apa? Itu yang berkali-kali saya katakan dalam 30-40 tahun ni waktu kritikal. Kalau kita nak introduce, kalau kita nak makan, nak tukar gaya hidup, nak tukar pemakanan kita, sebelum ni kita tak aktif. Jarang Cik Amar ujung minggu jogging ke tak? Saya ni orang hidup lasak. Betul. Betul. Dia lasak. Saya orang hidup lasak. Hidup lasak tu bagus lah. Maksudnya telah amalkan gaya hidup, salah satu gaya hidup sihat.
Tapi bila umur 30-40 tahun, kita kena review balik. Jangan kita anggap kita lasak. Okay? Akan datang pun kita akan buat benda yang sama. Sekurang-kurangnya kita review balik, kita tengok balik aktiviti kita supaya aktiviti kita berlandaskan gaya hidup sihat. Aktiviti kalau tak terlalu membebankan atau merosakkan badan kita lah. Jadi kalau katakan Puan Raifah, okay? Cik boleh ke? Okay. Makanan kata sebelum ni makan apa saja, tapi kalau nak kita naik tangga tu, kita kena tengok balik. Kita review balik. Sekurang-kurangnya hujung minggu kita jogging, okay? Hujung minggu kita buat aktiviti riadah dan sebagainya lah. Ni terjadi kat saya lah sebelum ni. Saya kaki buku. Bukanlah kaki buku, ulat buku ulat buku. Sampai satu masa tu, okay, dalam umur 40-an lah, saya rasa penyakit, dah rasa badan tak berapa sihat. Macam sebelum ni, saya kerap travel, okay, pasal dulu masa buat PhD saya di UKM, okay, saya travel daripada Penang ke UKM, every weekend, every week saya travel. Dan bila 40 tahun ke atas tu, rasa penat nak travel. Okay? Dan saya tengok memang saya tak kurang aktiviti lah. Dan insyaAllah, alhamdulillah sekarang ni setiap hujung minggu tu memang saya berjogging lah. Sekurang-kurangnya 6,000 step berlari. Okey. Doktor, contohlah dari segi fizikal kita nampak sihat. Okey, tapi dari segi mental punya kesihatan tu macam mana pula? Sebab sekarang ni memang masalah mental pun mendapat tempat juga dari segi masalah-masalah yang berlaku. Kesihatan mental ni satu kesihatan yang besar. Okey. Stres. Okay, stres di kalangan pekerja, di tangan kaki tangan, di tangan cikgu, macam-macam lah stres. Okay? Dan stres ni dikategorikan dalam kesihatan mental lah. Jadi kita kena tukar lah. Okay? Satu yang pertama, kalau kita stres tu jumpa doktor lah. Okay, doktor akan menasihatkan apa yang kita patut betul. Dan cara lain yang kita boleh amalkan, kita buat aktiviti fizikal, pemakanan memain peranan jugalah. Okay. Macam kalau kita ambil minyak zaitun contohnya, okay, dan dia dapat mengurangkan elemen-elemen dalam badan kita yang menyebabkan kita stres. Itu secara general yang saya boleh katakan lah. Pemakanan, aktiviti fizikal, dan kita sebagai orang Islam, okay, beribadat. Okay. Baca Quran tu salah satu yang kita boleh buat. Baik, doktor kata tadi doktor adalah seorang ahli farmakologi. Okey. Jadi mungkin sama juga apa kehebatan doktor ni sampai dia boleh buat macam testimoni pula pasal minyak zaitun ni. Lepas tu ada juga yang cakap, apa tugas farmakologis macam doktor? Apa syarat-syarat ni? Siapa farmakologis ni? Kita dengar kita tahu farmasi je. Itulah ilmu farmakologi. Okay? Saya buat PhD dalam bidang farmakologi. Kalau orang lain nampak, biasanya dia nampak farmako lebih kurang macam farmasi. Tapi bukanlah. Bukan farmasi dia mengedarkan ubat-ubatan. Tapi farmakologi ni kita buat kajian. Itu yang saya katakan tadi, saya suka mengkaji. Okay? Farmakologi ni lebih kepada kesan ubat kepada badan dan respon badan kepada ubat. Okay? Dalam kajian PhD saya, Tongkat Ali pernah dengar? Takkanlah tak tahu Tongkat Ali, doktor. Tongkat Ali, kalau kita dengar Tongkat Ali pada orang lelaki saja. Tapi saya buat kajian Tongkat Ali kepada tulang. Kesan kepada tulang. Okay, bila kita usia meningkat, biasanya bergaul dengan lelaki lah, perebutan tulang tu akan berlaku. Osteoporosis? Osteoporosis. Pandai lah. Boleh lah doktor. Terminologi. Jadi farmakologi secara orang kata senang nak cerita, apa yang kita makan tu, contoh ubat lah, ubat, dan saya rujuk kepada produk-produk herba jugalah. Apa yang kita makan tu, kesan ubat tu kepada badan kita. Itu yang penting. Pasal banyak kita dengar di pasaran ni, macam-macam jenis, ada yang masuk steroid,
ada yang masuk Mhm. ubat kuat lah, Yalah. macam-macam ke dalam produk Man-made dia. chemical lah. Jadi chemical ni lah yang merosakkan organ dalam badan kita. Okey, yang Okey. penting organ buah pinggang dah. Mhm. Statistik mengatakan penyakit buah pinggang semakin meningkat. Betul. Jadi itu yang Mhm. saya rasa benda tu kita kena tahu. Mhm. Saya dapat ilmu daripada farmakologi ni, sekurang-kurangnya saya nak berkongsi dengan orang-orang yang banyak menggunakan produk-produk kesihatan tanpa mengetahui kesan dia kepada kita. Tapi itulah kadang-kadang doktor kesian orang yang rasa dia makan ubat-ubatan yang ni dia dah cukup sihat. Kalau nak kau sihat dia tak pergi aku nak makan dah supplement. Contohnya. Ubat-ubat tambahan doktor. ubat tambahan. Itulah dia rasa. Mhm. Dia rasa dia sihat. Itu alhamdulillah dengan kerjasama Al-An, okey. Produk-produk Al-An ni insya-Allah kita akan ada satu pemantauan kesihatan lah. Okey. Maksudnya pelanggan-pelanggan yang ambil produk-produk Al-An, Mhm. okey. Kita ada satu servis yang tak pernah orang buat lah sebelum ni. Produk-produk kesihatan buat. Jadi kita ada servis yang memantau kesihatan mereka. Mhm. Itu yang saya perkenalkan e-pantau MCOM tu. Dia adalah satu perisian, okey, yang kita boleh dapat dalam handphone kita. Aplikasi telefon lah. Aplikasi telefon. Okey. Okey. Jadi Baik. produk satu yang saya nak utarakan pada DJ ni lah. Mhm. Okey, katakan ada dua produk produk kesihatan ni lah. Okey. Okey, satu produk yang tanpa pemantauan. Okey. Okey, kita makan, kita rasa sihat. Tapi kita tak tahu apa kesan dia kepada badan. Okey. Dan satu lagi produk yang ada pemantauan kesihatan. Okey. Mana satu pilih? A ke B? Yang ada Mestilah ada pemantauan pemantauan lah. lah. Itu yang kita nak perkenalkan ni. Mhm. Okey, kalau ada soalan-soalan yang pendengar-pendengar nak kemukakan kepada saya rasa bolehlah melalui website Al-An, okey. Dan kalau Facebook saya, Facebook Tajul Tajul Arif. Mhm. Okey, kat situ adalah gambar saya. Mhm. Okey, gambar saya dengan sifu saya lah masa tu. Okey. Seorang Baik. Jepun, Profesor Nakamura. Okey. Baik. Doktor, melalui satu dokumen yang dilepaskan lebih kurang 3 hari yang lepas, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian penguasaan farmasi telah berjaya merampas produk kesihatan dicampur palsu, disyaki tidak berdaftar serta bahan mentah mengandungi racun, lebih kurang 1.7 juta ringgit harganya. Banyak ni doktor. Dalam pasaran kita ni. Itu sebenarnya itu kalau kita katakan iceberg. Pernah dengar kan fenomena iceberg? Bongkar ais. Okey, bongkar ais tu. Dia dekat atas je, sikit je. Nampak Sebenarnya kat sikit. bawah dia banyak lagi. Produk-produk yang ada di pasaran, okey, banyak. Yang tak berdaftar, yang fake. Dan salah satu tugas Kementerian Kesihatan dalam NPRA, Okey. bahagian pharmaceutical company, bahagian pharmaceutical, dia mengesan produk-produk yang Yang claim. sebeginilah. Yang claim. Okey. Ada yang produk claim. Dia cakap dia boleh mengubat bermacam-macam jenis penyakit. Satu produk macam-macam jenis penyakit dia ubat. Bagi saya rasa benda-benda tu pengguna-pengguna perlu alert dan Lebih perlu, cerdik lah. lebih tahu nak memilih yang mana. Baik. Dan saya rasa orang kita ni dia jadi macam satu keterujaan doktor. Saya nak langsing, saya nak putih, saya nak kuat. Macam tu. Saya nak six pack. Saya nak six pack. Contohnya macam apa yang dikatakan bahan-bahan yang dirampas ni ada sibutramine, enzim pelangsing. Kemudian ada tadalafil, bahan perangsang seksual lah. Tapi dia orang lupa bahawa minyak zaitun, habatus sauda, herba-herba Mediterranean sebegini membantu sebenarnya. Itulah yang kata kita orang kena tukar pemikiran pengguna-pengguna kita lah. Jangan lebih, kalau katakan nampak satu produk tu kuat, okey kita ambil tanpa kita tahu kesan dia. Okey. Jadi bila kita nak memilih okey produk-produk kesihatan, okey kita kena pilih produk tu sendiri. Siapa yang bekalkan, okey, dan adakah betul produk itu adalah tulen. Pastikan benda tu. Okey.
macam produk-produk daripada Al-An ni, okey, minyak zaitun. Ini bukan sehari dua ni kita katakan minyak zaitun ni baik. Berpuluh-puluh tahun, berpuluh tahun saya Kategori sunnah berabad-abad. jugalah. Kategori sunnah jugalah Dia kan. digunakan daripada dulu lagi. Jadi ada kesan-kesan chemical bahan-bahan yang dalam minyak zaitun ni membantu kita. Dia macam natural chemical lah doktor Bukan macam, dia memang natural chemical. Dia memang natural. Dia datang daripada kalau kita sebelum ni, cara-cara pemrosesan minyak zaitun dia memang daripada natural lah. Okey. Tapi yang penting tu, yang saya nak streskan, saya nak tekankan lagi tu, pastikan minyak tu, minyak zaitun tu adalah daripada minyak yang tulen, yang betul. Okey, yang diproses, okey, yang dibotolkan. Orang nampak remeh benda ni sebenarnya, tapi macam tadilah botol yang digunakan tu penting pasal dia nak mengelakkan keracunan lah. Bukan keracunan, bahan aktif dalam minyak zaitun tu macam antioksidan tu hilang. Okey. Pasal bila dia terdedah kepada cahaya matahari, dia akan Yalah, Cik hilang. Nazran pun ada beritahu kami selalunya selepas minyak zaitun tu dibuka terdedah kepada oksigen, dia akan menjadi racun sikit atau oksida, jadi racun sikit. Tapi macam pemantauan doktor sendiri di lab doktor lah, di NCF Diagno Test Lab ni, apa yang doktor lakukan, apa kajian doktor berkaitan minyak zaitun sendiri? Saya dulu memang saya kaji chemical lah masa saya buat PhD saya. Tapi sekarang ni saya lebih fokus kepada orang, manusia. Maksudnya kesan dia kepada badan kita. Biologi punya klinikal lah. Makmal saya bekerjasama di Pulau Pinang, ProLab. Kita ada buat banyak ujian-ujian darah. Okay. Satu lagi, saya terlibat dengan kajian klinikal. Kajian klinikal ni yang banyak produk-produk ni tak nak buat. Sebenarnya di barat, kajian klinikal ni yang penting. Kajian klinikal ni maksudnya masa saya belajar dulu saya buat kajian kepada tikus. Okey. Tapi sekarang ni saya buat kajian kepada manusia. Kesan dia kepada manusia. Jadi salah satu hospital klinikal di Pematang Power kita ambil orang yang biasa ni, kita bagi ubat, kita test. Kita masukkan dia ke dalam ward, dalam 3 hari kita bagi ubat, kita test balik, kita tengok, ambil darah dia macam setiap setengah jam, setiap sejam kita tengok kesan dia. Ini yang jarang produk-produk kesihatan lakukan. Tapi dia ada testimoni doktor. Post-post kat media sosial. Okey, bila kita nak kata tentang hidup sihat ni, kadang-kadang kita pun kena juga buat pemeriksaan kesihatan. Ada orang dia last pergi klinik kan masa umur 6 tahun. Kan dulu 6 tahun kan kita kena last kan pergi check up untuk kanak-kanak kan. Lepas tu tak pernah lah pergi klinik dah. Injection pun tak ambil kat sekolah. Bila bagi injection tak datang. Injection last tu BCG. Kan BCG pun dah tenggelam sebab dah naik berat badan. Contoh. Okey, jadi berapa kerap sebagai manusia normal ni kita nak lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, nak buat ujian darah dan sebagainya. Okey, pemantauan kesihatan. Ni satu lagi terminologi yang saya cuba perkenalkan, dengan syarikat dengan syarikat ELM yang memasarkan produk-produk Al-An ni, kita akan memperkenalkan pemantauan kesihatan. Maksudnya orang yang ambil produk, kita galakkan mereka lakukan setiap setahun sekali. Itu paling minimum bila usia dia lebih kepada 40 tahun. Takut saya ni. Siapa yang 40 tahun. Tapi start dia kena daripada 30 tahun lah. 30 tahun sampai 40 tahun tu, setiap 5 tahun sekali. Maksudnya sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh tangga 30-40 tahun lah. Bila above 40 tahun tu, dengan kita diperkenalkan bermacam-macam produk, kita ambil macam-macam produk, kita galakkan buat pemantauan setiap setahun sekali lah. Faham. Jadi ujian darah ni, apa yang kita buat kepada ujian darah ni, kita akan tengok
hemoglobin dia, Mhm. full blood count, masalah sel-sel darah merah, darah putih dia, Mhm. okey. Organ buah pinggang, Mhm. okey, Mhm. kita akan cek, okey. Okey. Organ hati, Okey. okey. Yang saya suka tekankan tentang organ-organ buah pinggang ni lah. Mhm. Pasal once buah pinggang rosak, Mhm. okey, 90% buah pinggang rosak ni Mhm. akan menunjukkan simptom-simptom buah pinggang rosak. Mhm. Jadi bila ada simptom buah pinggang rosak tu, maksudnya buah pinggang tu tak dapat diselamatkan lah. Saya suka ambil terminologi engine lah doktor macam CPU kita tu otak kan, jantung kita tu sebagai power supply lah. Okey. Kan macam buah pinggang tu kita boleh kata sebagai carburetor lah doktor. Ah, Tak ada carburetor habis. Habis. Minyak pun tak berjalan, penapisan Okey. pun tak berjalan. Jadi sangat bagus sebenarnya, dan orang ramai lupa bahawa minyak zaitun sangat membantu dalam memperoleh ataupun mempunyai buah pinggang yang sihat. Itu yang saya kata, kandungan antioksidan. Okay. Saya rasa sebelum ni pernah diperkatakan tentang antioksidan minyak zaitun. Okay. Itu yang dia membantu organ-organ dalaman kita lah. Okay. Saya suka kata kita kaitkan orang ni dengan, kalau boleh kita kaitkan dengan kereta lah kan, karburator apa semua tu. Kereta ni kalau tak diservis, macam mana Baik. kita asyik gunakan kan. Kata Syed Zul Hisham, Syed Tajuddin, katanya Syed Tajul Arifin, maafkan saya, tadi ada cerita pasal Tok Ali ni doktor, tak habis. Lah Tok Ali pahit pun boleh telan, apatah minyak zaitun, betul tak doktor? Tongkat Ali tu satu, kalau nak kita tu topik lain lah. Pasal tongkat Ali, memang tu saya katakan tadi, Tongkat Ali Herba Malaysia. Kalau cakap pasal tongkat Ali, memang ramai yang akan Trigger. suka. Dia macam cetus. Okey, nak cakap pasal tongkat Ali. Tapi tongkat Ali tu kajian saya masa saya buat PhD di UKM lah. Research waktu PhD lah. Kata Tuan Adam Malik Najri, katanya ujian darah lah setiap tahun doktor bagi yang umur 40 tahun ke atas ni. Ya, ujian darah. Kalau di Kementerian Kesihatan dia orang galakkan umur 40 tahun tiap-tiap tahun yang buat. Dah buat ke belum ah? Belum lagi tahun ni. Kita kisah sama. InsyaAllah. Ramai orang lupa ni doktor, cara makan yang sihat tu pun penting doktor. Suku-suku separuh. Itu. Dia tak boleh suku-suku separuh orang kita ni. Dia kena suku-suku penuh. Dia banyak lauk doktor. Suku-suku baru 2 lauk. Itu yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi yang suku-suku pinggan, suku-suku separuh ni, okey, diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, apa dia suku-suku separuh tu? Okey. Kita boleh Google lah dalam banyak diperkatakan. Dia ada protein, dia ada buahan, dia ada dia ada makanan ruji lah, staple food. Saya suka pinggan yang mengatakan macam ni. Pasal saya tengok, saya kadang-kadang pinggan sihat tu ya? Saya pergi ke restoran, saya tengok ramai orang yang kalau dia ambil makanan tu, dia macam nampak bukit pinggan dia. Okey, penuh. Itulah saya kata tadi doktor, suku separuh. Kalau tak separuh dia penuh. Kan membukit tu seronok doktor, menggaul tu. Tapi kesihatan kita kena jagalah. Jadi Cik Nazran pun selalu cakap, jadi untuk makan yang sihat, bangun pagi tu sesudu minyak zaitun, nak tidur sesudu minyak zaitun. Tadi pun saya nampak satu video Cik Nazran, minyak habatus sauda tu pun boleh letak dalam minuman berjus Ya. Actually dalam kopi yang kita minum pun boleh. Saya tak boleh lupa ni. Lupa minum kopi dah. Lupa pula taruh minyak zaitun. Kita letak dalam salad, dalam sekarang saya dah mula goreng telur, goreng ikan, untuk sote je lah, pakai minyak zaitun. Patut nampak elok. Makin sihat, nampak perut pun makin gembis. Okey, kita tak ada banyak masa doktor. Jadi bagaimana mereka boleh dapatkan produk-produk keluaran syarikat Al-Ad ni? Okey, syarikat Al-Ad ni seperti mana yang saya katakan tadi, www.alad.com.my. Satu lagi boleh call. Okay? Sekarang ni kalau kita nak call tu, kita fikir masa sekarang ni dah kita nak cakap banyak mana boleh. Betul. Okay? Boleh hubungi hotline kita 019 409 5570.
Okey, saya Itu ulangi. hotline lah. Okey, 019-409-5570 untuk maklumat lanjut ataupun boleh jugalah beli secara dalam talian. Kita punya game sekarang dalam talian je, online je semua. Saya suka minyak zaitun. Cari Facebook saya suka minyak zaitun, jumpalah. Ataupun Sifu minyak zaitun juga. Ada Cik Nazran kat sana. Dekat situ pasal saya terang kata kan pasal sebelum ni saya tak tengok kepada minyak zaitun. Itu yang kata salah seorang pendengar kata pasal tongkat Ali. Tapi kelebihan minyak zaitun ni banyak. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut Facebook Sifu. Tapi minyak dengan kita selalu dengar cerita pasal masakan je, tapi ada juga testimoni kalau kita tengok di negara Eropah, mereka juga gunakan untuk perangsang juga sebenarnya. Banyak benda lah, banyak benda. Ada lah campur-campuran dia tu. Okey, baik apa pun pastikan kita menggambarkan gaya hidup yang sihat sebab badan ni nak pakai lama, kita tak boleh beli kat mana-mana. Kan kalau kata hati rosak ke apa tak boleh beli. Jadi pastikan anda menggambarkan gaya hidup yang sihat lah. Kata Teresma 76 kata digital health dalam alam digital life, a complement repositioning healthy lifestyle. Tahniah doktor. Itu yang saya berharap sangat pasal projek antara Al-An dengan saya ni. Okey, kita nak perkenalkan digital health lah. Okey, digital health yang aplikasi. Betul. Kita pantau secara digital lah. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Tajul Arif Abdul Syukur selaku pengarah urusan NCF Diagno Tech Lab. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Baik, dan kita juga perlu berakhir di sini untuk edisi Minta Minda minggu ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Mewakili Penerbit Berita Farid Ahmad, pegawai kandungan Hashman Hashim, saya Raifah Zulkifli. Saya Mariso. Assalamualaikum. Bye-bye. Bila ku lihat